Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jemurin. Berita utama, Gabungan Parti Sarawak GPS akan memeterai perjanjian bersama Kerajaan Perpaduan sebagai tanda sokongan terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agong GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pemeteraian perjanjian itu akan diadakan di Kuala Lumpur pada Jumaat. Mesyuarat dihadiri oleh semua Presiden Parti Gabungan Parti Sarawak komponennya dan bersama juga setiausaha agung parti-parti dalam Gabungan Parti Sarawak GPS. Jadi yang dibincangkan adalah satu perkara sahaja. Pertama, untuk melihat kepada draft yang telah dimajukan kepada GPS, perjanjian persefahaman kerjasama untuk membentuk kerajaan gabungan yang mungkin dinamakan nanti dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia lah, untuk bertangani besok di Kuala Lumpur. Jadi mesyuarat pada hari ini memperhalusi lebih-lebih lagi dari segi pandangan Gabungan Parti Sarawak yang penting bagi GPS ditetapkan termasuk dalam perjanjian persefahaman itu. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mesyuarat kepimpinan tertinggi GPS yang dipengerusikan oleh pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak di Kuching pada Khamis. Hadir sama Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP yang juga Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Seri Tiong King Sing dan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Joseph Salang Gundum. Timbalan Presiden PBB yang juga Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Timbalan Perdana Menteri yang juga Naib Presiden Kanan PBB Datuk Seri Fadilah Yusof juga hadir dalam mesyuarat berkenaan. Selain itu, beliau berkata mesyuarat itu juga memperincikan pandangan GPS yang menjadi gabungan penting dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Tambahnya, objektif utama perjanjian ini dilakukan adalah untuk memastikan parti-parti yang menyokong kerajaan perpaduan dapat menjalinkan kesefahaman dan bersatu hati dalam pentadbiran kerajaan pusat. Berita seterusnya, beberapa perkara dan tuntutan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, ia merangkumi tuntutan yang tidak memerlukan pindaan kepada Perlembagaan Malaysia. Banyak lagi perkara yang perlu rundingan, perlu pindaan undang-undang, pindaan perlembagaan. Jadi akan mengambil masa. Jadi tuntutan kita terbagi kepada dua. Ada yang low hanging fruits yang dah boleh kita selesaikan. Ada yang masih banyak lagi perlu dibincang, dirunding dan perlu undang-undang kita dipindah dan diubah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan persidangan Dewanita Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DAPS 2022 di Kuching pada Khamis. Datuk Sharifah Hasidah memberitahu antara perkara yang mungkin dapat diselesaikan dengan segera termasuk tuntutan geran di mana Sarawak sudah mengemukakan formula untuk diguna pakai. Tambahnya, begitu juga dengan wakil dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang merupakan antara perkara-perkara yang telah dipersetujui secara prinsip. Sementara itu, dalam ucapan perasmiannya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semariang itu berkata golongan wanita memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Ujarnya ini terbukti dengan pelibatan golongan tersebut dalam bidang perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menjana pendapatan untuk diri dan juga ekonomi secara keseluruhannya. Balik ke laporan seterusnya, Pusat Warisan Apau Koyan bakal menjadi mercu tanda dan tarikan pelancongan baru di Belaga. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon berkata projek pembinaan Pusat Warisan Apau Koyan akan bermula pada tahun depan. Beliau berharap pusat warisan ini akan menjadi mercu tanda dan tarikan pelancongan di Apau Koyan sekaligus memberi impak kepada sosioekonomi masyarakat setempat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Pesta Apau Koyan di Belaga pada Khamis.
Menurut Kennedy lagi, tapak lama Pesta Apau Koyan akan dirobohkan pada tahun hadapan untuk memberi laluan kepada pembinaan tapak baharu yang lebih sistematik dengan pelbagai kemudahan. Pesta tersebut diadakan untuk memelihara dan memartabatkan warisan seni budaya dan adat resam masyarakat orang Ulu. Dalam pada itu, Bintulu Port Holdings Berhad BPHB mengadakan majlis makan malam bersama pengamal media sebagai menghargai sumbangan serta pelibatan pihak media dalam membantu membuat liputan program anjuran BPHB sepanjang tahun 2022. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Muhammad Medan Abdullah berkata, sejak tahun 2017, Bintulu Port menjadi program apresiasi bersama media sebagai salah satu daripada program tahunan syarikat. Jelasnya, selama mengetahui syarikat Bintulu Port, sebanyak 3 kali program seumpamanya dilaksanakan bagi meraihkan dan menghargai sumbangan rakan-rakan media. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam apresiasi bersama media 2022 di Kuching pada Khamis. Tambah beliau, dalam konteks Bintulu Port pula, pengamal media berperanan dan bertindak menjadi penghubung yang mampu mewar-warkan berita terkini berkenaan BPHB. Di Tebudu pula, projek membina baharu jalan pertanian di Kampung Temong dengan berjumlah RM300,000 kini siap sepenuhnya dan telah dibuka kepada pengguna. Pembinaan jalan di bawah projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2021 itu bermula pada 7 November lepas dan selesai dalam tempoh 4 bulan. Dengan siapnya jalan tersebut, para petani di kawasan itu lebih mudah mengeluarkan hasil tani mereka. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.